harga rumah boleh turun ke disebabkan COVID-19 ni? Satu persoalan yang best ni kan. Azhari bagi pandangan dulu. Apa dia? Azhari bagi pandangan dulu macam mana? Betul ke boleh turun harga rumah? Okey. So kalau kita cakap pasal harga rumah kan, yalah kita ejen tanah kan. So kita memang berdepan ataupun menghadapi benda-benda ni lah, harga dengan owner dan dengan buyer. Jadi harga ni kalau cakap pasal harga sebelum COVID-19 ni memang turun, betul? Kalau kawan-kawan setuju lah kan, semua setuju. Yang mana kita ejen ni kita rasa harga rumah kalau kita cakap dengan owner, kebanyakannya memang akan jual below daripada harga market value lah. Jadi disebabkan oleh pandemik yang berlaku sekarang ni, aku rasa memang dia akan efek lah. Maknanya harga memang akan turun, tapi bukannya istilahnya property ataupun ejen hartanah tak boleh nak jual rumah. Property masih lagi boleh dijual, tapi kita kena berada kat market yang betul lah, kena berada kat segmen market yang betul. Demand tu ada lagi lah kan? Demand tu ada lagi, betul. Dia pun masih nak beli rumah lagi lah. Betul, dia masih lagi nak beli rumah. Demand tu masih ada kan. Cumanya mungkin jenis harga rumah lah. Harga rumah mungkin kita akan tengok harga rumah yang lebih rendah. Jadi kat situ memang demand akan lebih banyak lah. Mungkin Zul boleh ikut? Bagi aku pula, mungkin pandangan Azhari tu pun sama lah. Dan apa yang boleh aku simpulkan, sebab isu ni macam pandemik sangat menyerang. Tak mustahil ada juga rumah bakal dilelong kan. Jelas dengan keadaan ekonomi sekarang ni, yang ada yang tak boleh berniaga, ada yang tak boleh buat kerja, kemudian ada pun tak dapat bayar gaji pekerja, kemudian mungkin diorang terpaksa jual aset untuk melunaskan hutang, dan juga untuk rumah mungkin terpaksa lelong. Tak ada pilihan lah. Kalau diorang tak lelong sekarang, mungkin diorang akan sita. Jadi bila diorang sita, isunya diorang akan tak boleh buat loan ataupun apa-apa saja berkaitan dengan bank, diorang tak boleh buat lah. Diorang sangkut kat situ lah. Ya, mungkin bakal lelong. Banyak kita akan tengok lah. Mungkin dalam lepas raya atau raya haji. Kita boleh tengok sebab kalau ikutkan PKP ni jangka sampai bulan Jun. Kan? Mungkin dia jangka lah. Kalau keadaan sekarang ni dengan rakyat masih keluar beli barang pun tak ada masalah. Tapi yang keluar merayau, yang rasanya sampai bulan 6, jadi mungkin mulai lelong tu kita akan nampak dalam bulan 8, bulan 9 ni kita akan nampak. Kalau kita tengoklah fokus lah. Itulah apa yang boleh aku simpulkan. Kenapa bulan 8 bulan 9 tu? Macam mana? Kenapa bulan 8 bulan 9 tu? Sebab kalau ikutkan untuk bagi aku, sebab bulan 8 bulan 9, sebab dia kena ikut penurunan harga bila kita mungkin kata dijangka bulan 6 kan. Jadi untuk bulan 7 bulan 8 tu kita tak nampak lagi sebab mungkin ada mungkin diorang akan nampak benda tu boleh jual dengan harga tinggi lah. Tapi bila pada masa buyer dia pandai, dia pun tunggu dan lihat, dia tak terbeli dalam bulan 7 tu. Dia tunggu sampai orang dah tak boleh nak jual, orang tak ada pilihan. Mungkin jual lah harga paling rendah. Bila market value macam kau cakap dia Azhari kan. Dan juga mungkin akan dilelong pasal ni lah, bila orang dah tak ada duit, tiba-tiba dia sentak, dalam masa bulan ke-8 pula, alamak, aku rumah dah tak jual lagi ni, nak buat apa? Terpaksa jual lebih rendah ataupun dilelong. Antara dua pilihan je lah. Sebelum tu mungkin kita kena beritahu kot dekat orang yang kita ni bukannya pakar lah kan. Kita cakap ni berdasarkan pengalaman kita, pembacaan kita dan berdasarkan kita involve dalam market. So kita berdasarkan tu lah kan. Mungkin Jan apa kau punya pendapat kau isu Mufti kan. Okey, tadi cerita pasal penurunan harga kan. Ni Zul pun tadi ada mention pasal experience kan, pengalaman. So kalau sebelum-belum ni, kalau macam pengalaman aku sendiri, ramai penjual ataupun owner rumah nak letak harga yang tinggi. Contohnya macam di Bandar Puteri, dia offer sampai dia nak 500.5 double story. Kan? Memang kat situ kita tahu freehold, memang ada market macam tu. Tapi bila berlaku pandemik ni, tak semena-mena dia call minta boleh je kurangkan sampai 470 as long dia tak rugilah.
So maksudnya dalam keadaan sekarang pemilik rumah ataupun owner rumah dia cuma nakkan cash je. Asalkan dia tak rugi dan dia boleh let go rumah tu. Dan rasanya ini masa yang paling sesuai lah kalau buyer-buyer nak beli rumah. Betul. Betul. Betul lah. Aku pun Tapi dia maksudnya dia terpaksa buat macam tu lah. Tak ada pilihan. Betul. Betul lah. Aku pun setuju kan dengan Zizan tu sebab actually kalau kita tengok COVID-19 ni memang ada kesan lah pada ekonomi kan. So kalau kita tengok banyak pun pemerhati kat luar sana kata even IMF sendiri pun kata yang dunia akan mengalami recession kan. So bila recession ni akan berlaku kesan lah pada ekonomi semua kan. Even pasaran tanah. So pada aku kalau macam yang Zizan cakap tu betul lah kan. Betul lah tindakan owner tu sebab sekarang ni owner kena bertindak cepat lah. Kalau dia tunggu lagi aku rasa kalau dah lelong tak guna lah kan. So better dia dispose sekarang. So apalah rugi sikit kan. Janji dia boleh dispose daripada rumah tu dia tak boleh nak bayar dan dia biarkan sampai hingga lelong kan. Okay, so Rasen, apa kata kalau kita discuss apa nasihat kita kepada owner-owner kat luar sana? Ada diorang, kalau diorang ada rumah yang diorang memang dari intention nak jual, adakah sekarang ataupun dia masih lagi kena tunggu sikit? Kalau untuk kita lah kan, untuk kita sebagai eja tanah ni yang kita involve dalam bidang tanah ni, bagi aku sendiri pun kita boleh nasihatkan diorang apa yang perlu diorang lakukan, bersiap sedia dengan keadaan yang dalam masa 2-3 bulan ni dan juga tak boleh jual ikut harga perasan. Bukan harga pasaran. Diorang perasan maksudnya diorang perasan harga boleh tinggi lagi. Sebabnya katanya mungkin diorang nak kaut untung daripada penjualan hartanah diorang. Sebenarnya tak. Dia kena jual market value dan juga pastikan diorang tak rugi lah. Maksudnya mungkin katalah diorang beli dulu tahun 2012 200,000 kan. Tapi mungkin kalau kali ni kalau untuk tahun 2020 mungkin akan naik dalam sehingga ke 500,000. Tapi kalau market value 500,500 macam Zizan cakap kan. Dia kena jual dalam 47 atau 4,500 atau 400. Maksudnya dia tak ada rugi. Sekurang-kurangnya dia dapat jual dan juga macam saya cakap tak dapat tak ada lelong Bila lelong efek jadinya bila dah masuk dalam apa yang konvensi tu, maksudnya dari isu dia tak boleh buat apa-apa pun loan kan, melainkan dia pergi jabatan tu lah, jabatan responsi tu. Itulah pandangan aku sendiri lah. Maksudnya dia kena nasihat orang. Aku nak sentuh sikit Zul, pasal kau cakap pasal rugi tadi kan. Okay. Konsep orang beli rumah dengan orang jual rumah, dia punya rugi kat situ. Contohnya macam katakanlah kau beli rumah 200,000. Aku pun beli rumah 200,000 juga di tempat yang hampir sama lah. Kita kata kalau dekat Kampung Jawa atau Bandar Puteri kan. Okay. Kemudian kau pula jual harga 500,000. So tapi sebenarnya 200,000 dengan 500,000 tu dah untung 300,000, betul kan? Betul. Segi matematiknya lah. Kemudian betul. Kalau aku jual 480,000, dia macam rugi 20,000 tau. Itu perception orang yang nak menjual rumah lah. Padahal sebenarnya dia tak sedar, dia dah untung. Cuma dia tak untung sampai 300,000 lah. Dia figure tu lah, figure. Pandangan penjual-penjual rumah. Kerugian yang dimasukkan tu macam mana? Dia ingat bila orang jual 500, dia pun nak jual 500 juga. Sebenarnya walaupun dia jual rendah sikit, 470 atau 480, dia sebenarnya masih untung. Belum rugi lagi. Betul. Mungkin figure dia berbeza lah. Figure dia berbeza. Betul. Tak apa yang boleh. Ada ketika ni. Okey, macam mana kalau kita macam tadi Zul kata orang yang mungkin owner yang terdesak lah nak jual kan. Macam mana kalau macam jenis yang macam Zizan cakap tadi lah, owner yang dia tahu dia sebenarnya dia dah untung tapi dia nak lagi untung. Jadi macam mana kita nak handle orang-orang yang owner yang macam ni kan? Boleh mungkin kita nak kena advise dia untuk cik kena jual juga ataupun macam mana? Apa ayat yang terbaik untuk kita cakap sebagai ejen? Pada aku macam ni lah owner-owner ni dia kena sedar lah sekarang ni it's a buyer market.
Kan buyer market mana sukalah dia orang nak demand sampai margin yang tinggi untuk keuntungan yang tinggi tu. Sebab sekarang ni kita kena faham bila berlakunya krisis ekonomi macam ni, demand tu berkurangan. Bukan tak ada, bukan tak ada. Ada demand berkurangan sebab orang tak ada kerja, ada yang tak ada kerja. So ada orang yang tak berani nak beli rumah pada ketika ni. Dia orang menunggu. Kan? So orang-orang yang nak beli ni pula adalah orang-orang kebanyakannya orang-orang yang investor lah. Investor ataupun orang-orang yang kita kata yang sektor ekonomi dia orang ni tak terkesan. Kan? Dia pada ketika ekonomi sekarang ni ada ekonomi yang sektor yang terkesan, ada yang tak terkesan. Contohnya healthcare contohnya kan. Orang-orang yang bekerja dalam bidang perubatan ni dia orang tak terkesan lah, sekarang dia orang diperlukan. So demand tu dah berkurangan. Bila dah berkurangan sekarang ni dia orang tak boleh mengharap kalau buyer nak letak pada harga tinggi, sebab pada harga tinggi memang tak terjual lah rumah tu. Kan? So kita kena advice dia dari segitulah, mana sekarang ni dia kena terima keadaan sekarang yang mana sekarang adalah buyer market yang demand boleh katakan dah 50% kekurangan. So kalau dia offer harga yang terbaik, pembeli akan belilah. Tidak dia kena tunggu lah. Itu pun kalau dia mampu untuk tunggu lah. Sebab ada owner-owner pun yang terkesan juga disebabkan krisis ekonomi ni, so dia orang tak boleh nak tunggu. Dia pun terpaksa mungkin rumah tu dah kena lelong, tak boleh nak bayar hutang kan. Betul. Aku suka ayat. Aku suka ayat apa? Mampu untuk tunggu. Kan. Mereka mana mampu untuk tunggu kan. Macam sekarang dulu kalau aku punya pengalaman pun bila aku jumpa owner ni aku cakap buyer market sekarang ni. Kemudian buyer banyak pilihan. Kalau rumah encik pun aku akan cakap selalu macam ni. Encik memang encik nak 500,000 sama dengan rumah sebelah. Tapi encik kena tahu dalam satu taman dan satu lorong harga rumah takkan sama sebab bergantung. First aku beritahu dia punya intermediate ataupun corner lot ataupun end lot. Kedua aku akan tengok dia punya basic unit ataupun renovate unit. Ketiga, aku akan tengok dia punya maksudnya dia punya interior. Maksudnya ada buat pasal ceiling, adakah dia buat macam tabletop, dia buat kecil kabinet. Maksudnya aku tekankan benda tu juga sebab kadang-kadang dia tak faham. Kadang-kadang aku dah jumpa dekat kapal, rumah basic unit nak jual aku sampai 300,000. Tapi sebenarnya makin value situ 26, 27. Dia cakap tak, rumah saya ni saya basic tapi saya dah lama freehold. Memanglah freehold tapi dia orang tak tahu kan. Jadi kita sebagai ejen tanah, aku tekankan okey encik, walaupun satu lorong, satu taman memang jalan sama tapi harga rumah takkan sama sebab bergantung pada apa yang rumah encik yang dah ada dan juga keadaan rumah encik, adakah corner lot, rumah intermediate ataupun end lot. Itu saja aku terangkan lah. Tapi bila dah faham tu selalunya adalah dia orang berterima lah kan. Tak ada orang tolak bulan-bulan. Pengalaman aku sendiri lah. Untuk yang lain macam mana lah kalau korang boleh kongsikan kat sini. Tapi macam Azhari cakap tadi dulu, kan Azhari cakap pasal macam mana kita nak bagi tahu dengan owner dengan kenaikan harga atau penurunan harga rumah kan. Kini kita kena share juga ilmu ni dengan owner-owner atau pemilik rumah. Peningkatan harga ni dia bukan macam matematik mudah. Kalau tahun ni naik 100,000, tahun lepas 100,000, sampai satu masa dia akan ada satu match value lah. Kawasan tu memang dah tak boleh naik dah harga dia. So kat situ pun kita kena share juga info ni dengan owner supaya dia tak salah menerima maklumat-maklumat daripada sumber-sumber lain lah. Bila sampai satu tahap dah mature, dia memang dah tak boleh naik tinggi sangat dah. Jadi harapan dia untuk kenaikan setiap tahun tu memang sebenarnya dah tak ada dah. Itu pun kita kena share jugalah. Ya Betul kan? Pentingnya ilmu tu lah, orang tu tahu. Ya, ada setengah owner, betul yang Zizan cakap tu. Ada setengah owner rasa lagi lama dia pegang tanah tu, lagi naik harga kan. Betul. Kan lah, betul. Terus sekarang macam ada mungkin faktor. Faktor. Teruskan. Mungkin lagi tu, mungkin bagi aku faktor macam sekarang Zizan cakap kan. Mungkin dia punya harga naik, mungkin lagi satu faktor mungkin tengok bandar lah kan. Macam aku cakap, Bandar Kelang, Bandar Puchong, Bandar Kuala Lumpur, betul, Bandar Ampang, dia berbeza-beza. Dia kalau kita tengok dalam kalau kita tengok dalam NAPIC kan, National Property Index tu, kita akan tengok bukan semua sama kan, betul tak?
Kalau kita dah belajar benda tu kan. Sebab kalau ikut Nepik, ikut bandar-bandar besar ni pun harga tak akan sama. Jadi kita kena tunjuk pada owner, encik macam ni, encik dekat kapal, encik dekat Rautan Panjang, encik dekat Meru macam ni. Encik tak boleh harga melebihi julat macam ni. Sebab kita ada range harga yang berdasarkan daripada Nepik. Maksudnya aku akan tunjuk juga Nepik benda tu sebab aku nak diorang nampak fakta dan juga benda tu benar kan. Itu je. Okey, macam mana? Apa lagi lah pandangan korang? Jap, aku nak selfie tak? Oi, Nampak tak kira? aku nampak comel tak? Tak kira? Kau sentiasa comel. Kau sentiasa comel. Oh ya, aku nak masuk almari lagi. Jambang tu baik lagi comel tu. Oh, yang bang. Aku pun nampak. Oh, gila. Oh, kata nak jadi Wolverine. Betul Irul. Aku rasa kau nak cakap Irul tadi. Irul. Okey, apa aku nak cakap tadi ya? Aku dah lupa tadi. Selawat. Tak. Aku rasa kan tadi kita dah discuss mungkin macam mana kita nak convince owner kan yang nak jual rumah. Okey, sekarang macam mana pula kita nak yakinkan buyer bahawa sekarang ni adalah masa untuk membeli sebab setengah buyer, kebanyakan buyer lah sebab sekarang ni masalah COVID-19 kan. Jadi banyak yang diorang ni ada yang risau tentang kerjaya kan. Diorang tengah risau tentang pendapatan. Jadi adakah diorang mampu untuk beli rumah? Apa yang kita boleh cakap dengan diorang untuk diorang mudah buat keputusan? Okey, aku tengok macam ni lah. Kalau buyer ni dua lah, satu yang investor, satu lagi yang beli untuk duduk kan. Okey. So kalau yang buyer ni itulah macam aku cakap tadi lah. Kalau kita tanya dia sendiri balik, kalau dia bekerja dalam sektor apa? Kalau contohnya dia kata dia bekerja dalam sektor pelancongan, memang sekarang ni bukan masa ni lah untuk sektor dia tu berkembang apa kan. Memang dia ada beri kesan yang teruk lah pada sektor tu. So that's why kita macam agent ni kena cari buyer-buyer yang betul lah. Yang mana sektor-sektor ekonomi yang tak terkesan macam healthcare macam aku cakap tadi kan. Yang ada juga yang dalam bidang e-commerce pun okey sekarang ni. Kan. So kalau orang yang macam ni dan kita macam oil and gas macam mana? Oil and gas pun sekarang teruk juga sebab harga minyak jatuh kan. Oil and gas sebab minyak turun. Betul. Tapi alhamdulillah macam bini aku pun still lagi kerja macam biasa lah. Cuma work from home lah. Tu je lah. Petronas tak ada pembuangan kerja ke? Macam mana? Petronas tak ada yang dibuang kerja ke? Tak. Sebab kalau ikutkan sekarang ni tak ada masalah pun. Mungkin pasal alhamdulillah mungkin pasal kerja baru ni dia dah ada duit. Mungkin tak ada macam tu lah. Tapi tak ada pembuangan macam tu pun. Mungkin sebelum ni. Belum ada berita lagi lah. Alhamdulillah lah. Itulah. Kalau macam buyer yang dalam bidang-bidang ni kan. Ni is the best lah kita gunakan bagi tahu diorang, advice diorang, dia adalah masa terbaik lah untuk beli sebab kita boleh, kita buyer market di mana buyer boleh menentukan harga. So owner yang terdesak, actually kalau cakap owner terdesak dah banyak lah sekarang kan. Orang-orang yang yelah, kalau kita tengok owner-owner yang di dalam sektor-sektor yang terkesan dia tu, diorang ni lah masa dia nak kena jual, dia nak kena jual cepat sebelum rumah dia menelong. So this is the best untuk diorang belilah kan. Tapi nak tanya juga macam Zizan ke ada tak company-company yang macam dah start buang? Ada tak sektor mana yang banyak start buang pekerja tak? Ada tak? So far aku belum dengar lagi ada yang dah kena buang. Tapi aku sebenarnya nak sambung sikit apa yang aku cakap, kau bagi tahu tadi Zari tentang macam mana kita nak meyakinkan pembeli kan untuk membeli property buat masa ni Untuk pembeli yang umur dia 45 and above, aku boleh share sikit lah. Sebab masa situasi 1997 dulu, kalau yalah, masa tu aku dah start nak beli rumah tau. Waktu tu BLR tinggi tau. Daripada aku masih ingat lagi, waktu tu rumah 400, aku bayar bulan-bulan RM445.
terus ke 550 tau. 100 apa? Oh, banyak. Dekat 100 Meningkat. dia tiba-tiba naik tau. Big Bila dia increase naik. kongsikan ekonomi 97 dulu, dia tiba-tiba BLR naik tau. Dia tak sama macam sekarang. Bila kita ada masalah ekonomi, kalau perasan kerajaan dah turunkan BR kan, BR kan. BR. BR kan. Jadi dulu-dulu dia pakai BLR. Jadi dia tak sama macam dulu. Jadi kita boleh share dengan pembeli lah. Kalau kita nak beli sekarang pun kerajaan masih bantu kita dari segi interest dekat situ. Maksudnya dia tak membebankan, tak semacam tahun 97 2000 macam tu. Betul. Dia tak sama macam dulu lah. Oh. Dia kesan juga dulu sebab BLR tiba-tiba naik. Yes. Oh, okey. Sebab dulu interest cukup tinggi, tak macam sekarang lah. Sekarang dulu kalau siapa kerja kerajaan 4% tu memang dah cantik sangat lah. Siapa kerja kerajaan memang tak pandang langsung lah bank ni sebenarnya. Sekarang orang antara nak ambil nak ambil yang government kan ataupun nak ambil yang bank kan. Dari situ orang akan ada option nak pilih. Dulu siapa kerja kerajaan memang tak akan ambil bank lah. Yalah. So nak refinance pun bagus kan sebab interest rendah. Nak refinance pun bagus. Sebab interest dah betul-betul rendah. So dia berbeza lah kan tahun 1997 dengan sekarang punya kegawatan kan. Dia perbezaan dia interest rendah. So pembeli siapa yang tak terkesan tu is the best time lah. Interest rendah. Time ni harga pula jatuh kan. Harga jatuh. Jadi memang bagus sangatlah kalau nak beli sekarang ni. Betul. Jadi macam tadi, macam apa yang tadi kan, ada macam Syafiq tadi share kan, yang effective lending rate kan. Tadi bila aku tengok, wow, dia punya interest tu memang rendah, ada yang sampai 3.95, maksudnya 3.5, maksudnya memang rendah, maksudnya untuk buyer sendiri pun lepas ni inilah masanya kan. Maksudnya diorang tak boleh buang masa terus beli, dan juga diorang pun kena pastikan, diorang pun ada pastikan juga dia perlu ada cash yang banyak lah, sebab biasa subsale ni perlukan cash yang banyak, tak macam undercon kan. Cuma beza ni undercon dengan undercon dengan subsale ni kelebihan dia, subsale ni rumah dah nampak depan mata, betul. Undercon ni tak nampak depan mata, tu je lah. Maksudnya untuk aku, kita bagi nasihat sebagai jantan pada buyer, inilah masanya beli rumah tanpa buang masa. Macam tadi lah, pagi tadi ada Dr. Syaril ada share kan. Dia kata banking punya industri ni pun satu industri yang nakkan profit lah kan. Jadi dalam keadaan sekarang mungkin dia tu strategi dia orang lah untuk tarik juga orang kan, untuk bantu industri kita lah kan. Betul. Tapi pada investor, siapa yang lah investor ni diorang memang berduit lah kan, ada modal besar. Dia orang time ni lah dia orang keluar. Tapi aku ada juga investor dia tunggu lagi. Dia tunggu next year. Betul. Sebab aku dengar dia sebab kan sekarang ada moratorium tu kan. Sebabkan owner-owner yang terkesan ni dia masih ada masa lagi. Mana dia tak perlu bayar loan kan. Selepas tu dia start dia dah struggle lah. Dia tak boleh nak bayar loan. 2 tahun lah kot kan. Masa tu memang dia boleh tekan harga gila-gila lah kot kan. Juga ada punya ni kan, ada juga tak mustahil juga jadi macam tu. Mungkin hujung tahun nanti nak Christmas, pembelian besar-besaran kan. Macam kita difahamkan tahun lepas, tahun 2019 kan, bulan 12 tu, sebab aku sendiri pun ada dengan ejen macam yang classmate aku kan, member kan, orang kenal lah classmate aku yang si Amrin tu, member dia close rumah dekat Bukit Jelutong 4 million. Sebiji saja. Lepas tu dia ada close lagi. Maksudnya sebab classmate aku sendiri pun dia pun ada close juga rumah yang banyak-banyak dalam 800,000 K, 700K. Dia ada ni. Macam dia ada juga. Maksudnya time untuk bulan 12 tu betul-betul dongkau punya buat sale. Sebab masa time tu memang banyak bayar. Bulan lepas lah? Yang bulan tahun 2019 baru ni lah. Oh, okey. Yang tu yang kalau aku pasal pun masa kita buat sale bulan 12 tu masa tengah rancak betul lah. Sebab mungkin time tu mungkin time tu orang dapat bonus kan. Aku pun rasa dapat bonus lah. Itu yang boleh beli rumah banyak mungkin pembelian seramai-ramai lah. Itu sajalah. Betul. Itulah. Pada edaran tanah ni peluang terbaik lah untuk kita kan.
kita dah nampak kan. So pembeli ada, itulah pembeli yang betul lah. Kena cari target market yang betul lah. So kita ni adalah pegawai-pegawai syariah yang tak masuk office lah ni Yalah mungkin lah sebab kes-kes ni lah tergantung kan. Yelah sebab mahkamah tutup lah sekarang. Sebab mahkamah tutup kita terpaksa. Yalah sebab nak buat kes pun tukang kebun pun tak datang kerja. Macam mana kita datang kerja? Tak, bukan. Time PKP ni semua suami isteri baik. Dia tak bergaduh kan. Dia tak ada kes syariah kan. Dia baik macam mana tu? Tadi? Ada baik ada mana tu? Betul-betul Dia baik. rumah baik-baik kan. Tak baik kan, tak dapat lah. Pasal tu baik pakai ni tongkok comel lah masing-masing kan. Baik lah tu. Malam macam korimau lah. Stok tempat ahli kan dia rumah. Lah maksudnya bagi aku untuk sekarang ni kita perlu terangkan, kita bagi ilmu sikit pada buyer, the owner, seperti yang kita bincang tadi lah kan. Maksudnya dia kena tahu buat benda untuk isu ni, ataupun untuk yang buyer, don't grab cepat, dan untuk owner tak boleh demand sangat. Itu je lah. Kalau kita kena boleh kita berdua. Okay. So untuk ejen-ejen dekat luar yang sama macam kita, maknanya anda tak perlu tarik handbrake, tak perlu stop buat kerja, teruskan buat kerja. Sebab apa? Ada buyer kat luar, cuma kena cari market betul. Betul? Betul. Okay, Tak perlu jual ikan bilis dulu. Tak perlu ikan dulu. Kita sabar dulu. Jaga burung boleh lah. Jaga burung kan. Itu aku nak. Itu aku nak dengar. Hashtag kita jaga burung kita. Jaga kita. Okay, last word lah kot. Last word, kita ada lagi 8 minit ni. Last word. Syirul. Izan. Azari. Siapa salah? Zian? Aku dulu. Kau macam mufti. Sampai aku dah tak tahu nak cakap apa. Last word, aku rasa sebelum rumah kita terelong, jual lah sekarang. Okay. Zul. Betul lah. Okey, untuk ayat terakhir untuk video kali ini, apa yang boleh aku nasihat pada semua, pada owner dan juga buyer, carilah ilmu dulu, tentukan kewangan sendiri dan juga ambil peluang pada masa ini. Itu saja. Okay. Next. Aku buat. Okay. Kepada pembeli yang berkemampuan bagi diri ini mampu untuk buat loan, this is the best untuk anda beli rumah. Kena interest rendah, harga pun anda boleh dapatkan harga yang terbaik time. Okay, alright. Okay, so last word pada aku untuk meeting kita akan datang, tak payah pakai baju ni kot. Aku penat nak gosok-gosok kan. Tapi kalau pink lah cantik. PKP ni pakai t-shirt je kan. Kau pakai seluar tak? Dia akan pakai sweater shirt je. Kau jangan pakai boxer tu kata kanting ni. Tak ada. Itu ganti. Okay, last kita boleh tunjuk lah kot kita pakai seluar apa kot. Weh, jangan. Janganlah. Aku pakai seluar pendek ni. Tak boleh. Zul, Bahaya. pakai Zul. Aku jangan, aku pakai seluar pendek lah. Kan. Tapi jangan tunjuk seluar. Nanti viral lagi teruk. Bahaya. Tak boleh. Itu viral lebih, tak boleh. Okay lah, besok kita akan ada topik lagi, kita akan boleh bincang pasal property juga dan isu-isu semua dan berkaitan dengan isu semasa lah. InsyaAllah kita jumpa besok. Okay. Mungkin ada penonton-penonton yang nak suggest topik kan. Mungkin kita boleh discuss. Betul? Betul. Kita akan minta dia orang komen tajuk-tajuk yang dia orang nak kita ulas dan bincang lah. Okay. Untuk peminat-peminat KSA semua, boleh komen nanti di bawah nanti Okay. Okay. Salam. Bye. Tata. Tunjuk seluar sikit.
Jus luar, tak habis-habis jus luar. Okay. Okay. Bye. Eh.